Tapi akhir zaman ni ramai orang bodoh. Kalau cakap Melayunya bodoh, cakap Arabnya jahil. Kalau cakap Jawanya goblok. Kalau cakap Banjarnya bungul. Ya. Ramai akhir zaman ni ramai orang bodoh. Tengok akhir zaman, ya, buat nyanyian-nyanyian lagu judi. Buat nyanyian lagu judi, duit judi nak boleh buat hari raya. Boleh buat beli baju raya. Boleh buat beli untuk kereta untuk pada hari raya. Ni akhir zaman, manusia dah makin lama makin bodoh. Tuan-tuan, ya. Ni akhir zaman, manusia makin lama makin bodoh. Benar kata Rasulullah. Akhir zaman orang bodoh akan berpidato depan orang-orang bodoh. Dalam hadis sebut. Akhir zaman orang bodoh akan bercakap di depan halayak ramai orang bodoh. Akhir zaman orang bodoh akan memimpin dunia. Akhir zaman orang bodoh akan disanjung-sanjung oleh manusia. Benar kata Rasulullah. Dah timbul, inilah masa dia. Penduduk syurga mereka bergembira. Pokok-pokok mereka bertasbih. Mereka bergembira. Dahan-dahan, daun-daun mereka bertasbih dan bersukaria. Sampai bidadari syurga Allah, mereka bercakap dengan malaikat Allah, wahai malaikat Allah, aku menunggu tunang-tunang aku di bumi, yaitu umat Nabi Muhammad yang mereka nak menyambut puasa Ramadan pada bulan Ramadan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tuan-tuan tengok pada bulan Ramadan, kita punya mulut bau apa? Sekarang okey ya, tuan-tuan, besok tengah hari. Tak percaya, imam hembus kat timbalan pengerusi. Hembus. Tak mati timbalan pengerusi, tuan-tuan. Sebab itu pada bulan Ramadan makruh kita berkumur-kumur. Kenapa? Pada bulan Ramadan di sisi manusia memang baunya busuk, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagi mulut-mulut orang yang berpuasa, mulutnya bau kasturi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentang orang berpuasa, tuan-tuan. Itu pada bulan Ramadan kena kurang cakap, pada bulan Ramadan ya kena kurang tidur, pada bulan Ramadan kena banyak baca Al-Quran. Ini bulan Ramadan. Dia bukan pada bulan Ramadannya, termasuklah bulan-bulan yang lain nanti. Termasuklah bulan yang lain. Tuan-tuan tengok pada bulan Ramadan kita boleh tadarus Al-Quran. Kenapa bulan lain kita tak boleh tadarus Al-Quran? Itu kena atasi ya. Apa itu kata ulama? Dia tentang kaedah beramal ni, tentang kaedah kita mendapat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia ada dua kaedah. Pertama, kita dapat makan, tetapi mereka dapat makan ni ada satunya mereka makan dalam rahmat Allah. Satu lagi mereka makan dalam istidraj. Itu tuan-tuan bila kita belajar tentang kitab tasawuf, ilmu tidak boleh dipisahkan dengan amal. Sebab itu zikir la ilaha illallah afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. So afdalu zikir adalah la ilaha illallah. Itu zikir tidak boleh dipisahkan dengan ilmu. Ini tentang zikir. Sebab itu tentang amalan jasmani dengan amalan rohani tidak boleh dipisahkan juga. Sekarang ni kita dibagi makan makanan rohani. Ini makanan rohani. Roh dah bagi makan. Jasmani kita dah bagi makan tadi dah lepas maghrib ni. Nanti lepas kuliah ni pun ada makan lagi. Jasmani dah bagi makan. Kalau dah ada mikadi, tuan-tuan. Dah bagi makan. Nanti rohani kena bagi makan. Sebab itu lidah ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang soleh. Ulama-ulama, ustaz-ustaz, wali ustaz-ustaz, habib-habib, dia buat air penawar jadi. Sebab apa? Lidahnya suka berzikir. Lidahnya suka berzikir, lidahnya suka mentahmid, lidahnya suka selawat, lidah tak suka cakap benda-benda yang larak, benda-benda yang haram, benda-benda yang tak baik. Dia tak suka cakap benda-benda yang tak baik. Inilah ustaz ulama-ulama buat air penawar jadi. Tuan-tuan. Ya, sebab itu kita ada apa hal nak minta air penawar, nak minta air apa-apa, kita rujuk dengan ulama. Ini kelebihan ulama. Tuan-tuan jangan risau. Baru 10 minit. Sabar. Ya. Tengok muka macam tak sabar. Sabar tuan-tuan. Ya. Aku berhenti kejap ni. Telefon aku ni buat hal lah ni. Tapi tak apa, ada 2 telefon. Bukan beli pun, orang bagi. Baiklah tentang takwa. Ya, tentang takwa. Taqab ya, takwa. Ini baru muka 5 tak cerita ni kan? Tak cerita ni. Habis pukul 12 boleh? Datang lambat. Tuan-tuan untung dipilih oleh Allah. Duduk dalam rumah Allah,
Tuan-tuan dipilih oleh Allah, duduk. Ya, sebab itu setiap ibadat, tuan-tuan sembahyang sunat tarawih, main sunat witir, baca Quran, jangan lupa niat kepada mak bapak kita. Ya Allah, aku belajar malam ni, pahala aku hadiahkan kepada mak bapak aku. Aku hadiahkan pahala ni kepada kawan aku, ya Allah, yang dulu sama-sama dengan aku konvoi motor. Dia dah tak ada dah. Aku hadiahkan pahala ni dengan kawan-kawan aku, sama ahli surah yang sama-sama mengaji dengan aku. Dia tak ada dah, ya Allah. Aku hadiahkan untuknya, wahai Allah. Sedikit pun tidak berkurang pahalanya untuk kita, tuan-tuan. Ini dikatakan kawan yang soleh, orang yang soleh, anak yang soleh. Sama juga tadi siang Jumaat. Hari Jumaat, jangan tak ziarah kubur mak. Jangan tak ziarah kubur bapak, tuan-tuan. Ya. Janganlah bagi alasan PKP, alasan tak ada surat polis, tuan-tuan. Takkan pergi kubur sebelah dalam surat polis, tuan-tuan. Ya. Pergi kubur. Padahal hadis menyebutkan bila hari Jumaat pergi ke tanah perkuburan, dia ziarah kubur mak bapaknya, kubur orang solehnya, kubur ulama'nya, dapat pahala haji. Pahala haji. Tuan-tuan, di antara sahabat Rasulullah yang setiap hari Jumaat dia pergi tanah perkuburan, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Setiap hari Jumaat dia pergi tanah perkuburan. Tuan-tuan, ya. Lepas tu ahli kubur dia akan menunggu-nunggu kedatangan ahli keluarga mereka datang ziarah ke tanah perkuburan. Tapi kadang salah kaedah. Diorang datang ke kubur, dia tak datang hari Jumaat, dia datang hari raya. Tuan-tuan tengok nanti hari raya, penuh kat kubur hari raya. Ya, penuh kat kubur hari raya, kubur ni penuh. Pada hari raya kubur penuh. Anak ni datang, cucu ni datang, ya, suami datang, isteri datang, bila suami meninggal dunia, dia datang. Dia meratak-ratak menangis-nangis. Minta maaf lama, ni hari raya bagus dapat datang. Minta maaf lama, tak dapat rasa rendang mak. Ya? Jangan cakap dengan orang dah mati, haram, tak boleh. Tuan-tuan, ya, minta keberkatan boleh. Tapi akhir zaman ni ramai orang bodoh. Kalau cakap Melayunya bodoh, cakap Arabnya jahil. Kalau cakap Jawanya goblok. Kalau cakap Banjarnya bungul. Ya. Ramai akhir zaman ni ramai orang bodoh. Tengok akhir zaman, ya, buat nyanyian-nyanyian lagu judi. Buat nyanyian lagu judi, duit judi nak boleh buat hari raya. Boleh buat beli baju raya. Boleh buat beli untuk kereta untuk pada hari raya. Ni akhir zaman, manusia dah makin lama makin bodoh. Tuan-tuan, ya. Ni akhir zaman, manusia makin lama makin bodoh. Benar kata Rasulullah. Akhir zaman orang bodoh akan berpidato depan orang-orang bodoh. Dalam hadis sebut. Akhir zaman orang bodoh akan bercakap di depan halayak ramai orang bodoh. Akhir zaman orang bodoh akan memimpin dunia. Akhir zaman orang bodoh akan disanjung-sanjung oleh manusia. Benar kata Rasulullah. Dah timbul, inilah masa dia, tuan-tuan. Ya, inilah masa. Tuan-tuan tengok sendiri. Ulama-ulama banyak dah tak ada. Ulama-ulama ramai dah meninggal dunia, tuan-tuan. Ya. Orang soleh dalam kitab menyebutkan akan diangkat mutiara-mutiara ilmu. Mutiara ilmu tu adalah ulama-ulama. Maka akan tinggal manusia-manusia yang bodoh. Apabila mereka makin bodoh, ulama tak ada, orang soleh tak ada, mereka di dalam kesesatan. Dalam kesesatan, tuan-tuan tengok sendiri ya, sekarang ni ada ulama masih ada lagi. Sembahyang tarawih pun bergaduh. Hak ni nak buat 20, hak ni nak buat 8. Ada setengah pula kata sembahyang tarawih bid'ah. Tuan-tuan buka sejarah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Ada seorang hamba Allah. Dia senang cakap macam ni, dia mengkomen-komen tentang bab hukum dan hakam. Datang Sayyidina Umar ni dia garang. Dia ambil tongkat, tuan-tuan, dia katok di dahi orang tu. Dia katok dahi orang tu, sebelah ni meleleh darah. Lepas pada tu orang ni tak berani lagi nak komen-komen tentang hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang suka membid'ahkan hukum, tuan-tuan. Orang baca tahlil dia kata bid'ah, main tarawih kata bid'ah, buat baca talqin di tanah perkuburan dia kata bid'ah. Ambil tongkat mimbar, katok lagi. Macam Sayyidina Umar Al-Khattab. Baru dia tahu dia ada akal sikit, tuan-tuan. Itu yang dia sekarang, dia makin melantun. Sebab tak pernah kena tongkat lagi, tuan-tuan. Hajar sikit. Ya. Yang peliknya baca talqin bid'ah. Baca yasin bid'ah. Ya. Sembahyang tarawih bid'ah. Dia main handphone tak bid'ah. Bawa kereta tu tak bid'ah. Hutang riba tak bid'ah. Duduk rumah haram tak bid'ah. Tuan-tuan. Ya. Duduk kata orang tak bid'ah. Inilah manusia akhir zaman. Ya, dia rasa diri dia je yang betul, tuan-tuan. Inilah manusia akhir zaman. Wallahu alam, tak tahu negeri mana orang tu, aku tak tahu, tuan-tuan, ya. Ya, manusia akhir zaman, ya. Suka membid'ahkan orang. Kalau macam tu, ni ceramah tak payah pakai mikrofon lah, bid'ah. Tuan-tuan, ya, bid'ah. Semuanya bid'ah, ni bid'ah. Zaman Nabi mana ada, tuan-tuan.
Itu motorway suku bid'ah tu. Tak payahlah konvoi motorway suku. Banyak songeng kau, ya. Semua bid'ah lah, tuan-tuan. Kena tahu bid'ah ada 5. Bid'ah yang wajib. Belajar nahwu saraf tu wajib belajar. Dia bid'ah yang wajib. Zaman Nabi tak ada untuk mendalami kitab-kitab Arab. Betul dalam solat dia panggil tafahum, kena faham apa yang dia baca. Tadi sembahyang tarawih, imam baca surah panjang. Tuan-tuan boleh ikut lah. Boleh ikut lah. Baru 8 rakaat, mayang macam nak mati lah. Baru 8 rakaat, kat luar tadi, aku sembahyang kat luar, ada yang dah berlunjur lah. Berlunjur tak ada time bulan tu angkat ke hospital. Baru 8 rakaat, dah tak larat dah. Tengok sahabat Nabi pada bulan Ramadan, pada siang hari mereka berpuasa, menggali parit di dalam peperangan. Ini sahabat-sahabat Nabi. Ini baru imam baca surah, bukan panjang sangat pun. Kalau bantai 1 rakaat, 1 juzuk, tengok lah tuan-tuan. Dalam air bulan, imam dengan Tok Siyak. Itu pun kalau Tok Siyak, kalau tahan. Tuan-tuan. Tuan-tuan, bukan main tuan-tuan, main tarawih ni. Ya? Sebab tu, jangan kita bergaduh-gaduh. Kalau semain tarawih ni, 8 rakaat pun boleh. 20 pun boleh. Tak masalah. Tak nak buat pun boleh. Nama pun sunat. Tuan-tuan. Yang haram ni kalau tentang, itu tak ada masalah. Tak larat berdiri, semayang duduk. Kan susah pun, tuan-tuan. Ni kaedah semayang sunat. Lama pun semayang sunat. Sampai tu lepas semayang tarawih, kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Lah dia tunjuk pun nak selawat. Siapa suruh buat ni? Ulama suruh buat supaya kita rehat. Tuan-tuan, supaya kita rehat. Tak ada lah hadis pun terus selawat. Tapi inilah, bila kita belajar ahli sunnah wal jamaah, dia ada 5. Pertama apa? Al-Quran. Kedua, hadis. Ketiga, fatwa sahabat. Keempat, ijma' ulama. Kelima, hukum qiyas. Itulah dia. Ni ahli sunnah wal jamaah. Tak ada dalam Al-Quran, rujuk dalam hadis. Tak ada dalam hadis, rujuk fatwa sahabat. Sama tasbih. Tasbih mana ada dalam Al-Quran? Tasbih mana ada dalam Al-Quran? Tak ada. Rujuklah tentang fatwa sahabat, tuan-tuan. Itu pada zaman sahabat, zaman Rasulullah, mereka menggunakan anak jari. Bila tukar khalifah, tu yang mereka buat tasbih. Tu kaedah dia. Baiklah, baru ta. Tak sebut lagi ni, tuan-tuan. Lah 20 minit. Baru ta. Tuan-tuan jangan risau, 10.30 aku berhenti. Ikut pada pembayaran, jangan risau. Risau. Aku nak balik, tuan-tuan. Aku pada bini, bukan tuan-tuan jadi bini. Bini aku lagi muda pada tuan-tuan. Baiklah tentang takwa. Taqwa ta adalah taubat. Jadilah hamba yang bertaubat. Lepas itu kata ulama, bangun daripada tempat tidur, bangun je, terus minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Terima kasih ya Allah. Ampunkanlah dosaku. Aku ni banyak salah. 2 hari lepas aku dapat telefon. Yang telefon ni kawan aku sama-sama pergi umrah itu. Rapi Rashid lah, dia seorang ustaz. Dia orang hebat juga. Dia anak murid almarhum Datuk Arudin tak silap. Dia telefon aku, ustaz, nak tanya sikit boleh? Boleh? Ada anak murid saya ni, dia lelaki. Dia pada bulan Ramadan je dia berzina. Bulan Ramadan ni dia berzina. Bulan Ramadan ni dia berzina. Apa hukum ni, ustaz? Hukumnya berdosa. Macam mana hukum ni, ustaz? Dosa dia banyak kaedah. Bila dia berzina, satu dosa. Bila dia tak puasa pula, satu dosa. Bila dia melanggar hukum pada bulan Ramadan pula, 3 dosa. Banyaklah dosanya. Tapi minta ampun dengan Allah. Janganlah minta ampun dengan Allah. Tuan-tuan, sebab itu kita ni banyak salah dengan Allah. Ni semua kita ni banyak salah. Kita ni tak maksum, tuan-tuan. Siapa yang maksum? Maksum ni Nabi Rasulullah, tuan-tuan. Rasulullah ni manusia yang cukup hebat. Tuan buka dalam hadis. Dia semayang sambil bengkak kaki. Kakinya bengkak. Kita yang sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kau semayang sambil bengkak? Kau punya buku lali. Kata Rasulullah, kata sahabat, kenapa sambil bengkak? Padahal engkau kan seorang Nabi. Engkau adalah seorang utusan Allah. Kenapa kau semayang sambil bengkak kaki? Apa kata Rasulullah? Aku ni adalah hamba. Aku ni berhajat kepada Tuanku. Allah ni banyak dah bagi nikmat kepada aku. Aku kena sembahnya. Aku kena sujud kepada Allah. Nampak ni, seorang Nabi, seorang kekasih Allah, yang mulutnya selalu berzikir menyebut kalam-kalam Allah. Inilah Rasulullah SAW. Rasulullah ni tuan-tuan, dia kalau kat rumah, dia buat kerja rumah. Ni Rasulullah. Tuan buka dalam hadis.
Tuan rujuk dengan ustaz-ustaz mahir bab tentang hadis. Rasulullah ni dia kalau kat rumah, dia buat kerja rumah. Dia basuh pinggan, dia sapu rumah, dia kemeh rumah. Ni Rasulullah. Bila masuk waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila azannya, berhenti, tinggal, terus pergi masjid. Ni Rasulullah. Kita kan? Ada basuh baju, ada basuh baju rumah, ada basuh baju. Boh. Basuh baju, suami kena buat. Sereka baju, suami kena buat. Mandikan anak, suami kena buat. Sapu rumah, suami kena buat. Ni kaedah suami yang soleh. Bukan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kemeh rumah ni, buat kerja rumah ni adalah bagi suami. Bagi mazhab Imam Hanafi, kemeh rumah ni, buat kerja rumah ni, barulah bagi isteri. Itu isteri ni sebenarnya mereka ni adalah pemaisuri. Mereka pemaisuri, tuan-tuan. Mereka duduk rumah, pemaisuri. Kita layan ni baik-baik. Dia nak apa, bagi, tuan-tuan. Ya? Dia nak apa, bagi. Nak bedak, bagi. Nak barang kosmetik, bagi. Nak barang mandian yang bagus-bagus, kena beli. Inilah suami yang soleh. Dengan bini, jangan kedekut. Baiklah tentang takwa. Hamba yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu kisah sejarah berlaku pada zaman Aulia. Lepas ni aku tutup, tuan-tuan. Ya? Tak silap aku pernah cerita benda ni, tapi dah bertahun, aku tak ada tahu sini, dah setahun aku cerita balik. Ya. Dia ni dah bunuh orang 99 orang. Pernah bunuh orang? Pernah? Pernah pukul orang? Tengok gaya macam pernah pukul orang ni. Aku ada seorang sahabat, dia imam masjid. Dulu sebelum jadi imam, dia jenis pukul orang, telinga orang dia potong. Satu hari, bini dia basuh baju, jumpa telinga orang dalam baju dia. Punca dia mendapat hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam satu malam ni, ini berlaku pada tahun 80-an, tak silap. Bapa aku ceramah di satu masjid di Selangor. Bapa aku ceramah, ya, Tuan Guru Haji Ghazali Haji Rasulullah, dia garang, tuan. Garang ni. Kalau macam tuan-tuan belajar jauh-jauh ni, memang kena katok ni, dia baling dengan tongkat. Aku ni okey lagi lah, tuan-tuan, ya. Ya, tambah duduk luar tu, dia baling dengan botol ni, pam. Dia garang, tuan. Pernah dia ceramah pasal tahun 80-an, tak ada Facebook ni. Gangster datang kat rumah, gangster datang, 40 orang datang gangster. Nak pukul bapak aku. Masa tu bapak aku tak ada, lagi ceramah naik motor. Masa dulu Waisuku tak ada, tuan. Waisuku orang tak pandang Waisuku ni. Dia motor Honda 50. Yang gear songket tu, tuan. Gear songket. Dia pergi ceramah naik motor tu lah. Aku pernah ikut ceramah. Daripada rumah sampai ke Tapah. Aku tidur kat belakang. Gulung. Dia pernah, satu hari aku tak ikut dia ceramah, pernah Pontianak tumpang belakang dia, tuan. Pontianak tumpang. Tapi dia tok guru apa ni kena Pontianak, tuan. Di Sabak Bernam dia pernah kena Pontianak tumpang, tuan. Baiklah tentang ni tentang tadi ni gangster datang rumah, tuan. Lepas aku ambil sikit je, ya. Dia datang rumah 40 orang. 40 orang datang rumah, pada bapak aku tak ada kat rumah, dia pergi ceramah. Dia datang jumpa mak aku. Masa aku kecil. Dia kata Ustaz Azali dah. Ustaz Azali tak ada, pergi ceramah. Dia beritahu dengan dia, suruh datang tempat bagian-bagian, kami tunggu kat sana. Kenapa pula? Adalah. Orang pegang belantan, pegang cotak, tuan-tuan pegang parang pendek. Masa dulu tahun 80-an, mana ada Facebook, tuan-tuan. Orang tak ada viral-viral. Ya, kata mak aku, umi aku, arwah kata arwah umi aku. Yalah, itu bapak aku balik. Bila bapak aku balik berceramah, mak aku beritahu, bang, tadi ada orang datang nak jumpa abang, budak-budak muda. Badan ada tatu-tatu, pegang cotak, pegang kayu. Nak jumpa abang tempat bagian. Abang janganlah pergi. Janganlah pergi, abang nak pukul abang tu. Ya? Kata bapak aku, tak apa aku pergi. Biarlah. Ya? Pergi pun mati, tak pergi pun mati. Duduk rumah pun mati, keluar rumah pun mati. Bapak aku kuat tauhid, tuan-tuan. Dia kuat tauhid. Tuan-tuan fikir, dia dapat dia ceramah satu hari 200. Ataupun sekali ceramah 200. Ni sempat ni bagi ceramah berapa? 1000. Oh, sebab dah setahun tak datang kan? Berapa? 1000. Alah, dah tukar tahun 2019 ke 2020 2021 pun 300 kudukut punya surau ya. Itu yang bapak aku pergi ya. Dia pergi di satu tempat, pergi jumpa gangster-gangster ni 40 orang.
Rupa gangster nak pukul dia. Menangis semua gangster tuan. Menangis semua gangster. Sekarang ni alhamdulillah diorang ni semua dah berjubah, dah serban. Baiklah cerita balik tentang yang kata imam ni tuan-tuan, dia dapat hidayah. Dia nak pergi pukul orang. Bila dia nak pergi pukul orang, ini bukan cerita dongeng. Tuan-tuan boleh pergi satu tempat di Selangor, tempat di Kelang. Tapi kata tuan-tuan betul-betul nak jumpa dia, aku boleh bagi tahu tempat dia. Kalau saya saja nak uji aku, tak payah. Ya, tapi memang garang. Tuan-tuan tengok muka dia memang brutal. Macam ahli wrestling. Janggut panjang. Janggut panjang. Bini 3. Ya? Bukan macam imam seorang. Ya? Bini 3. Itu yang dia nak pergi pukul orang malam tu. Hujan kencang-kencang. Dia duduk kat bus stand. Dia dengar bapak aku kuliah. Dia dengar bapak aku kuliah. Terdetik dekat jantung dia. Dalam kuliah tu menyebutkan, wahai manusia, ingatlah kamu, semua kamu akan mati. Kamu jangan menzalami orang, jangan menyakiti orang, ingatlah. Kata bapak aku. Dia dengar, dia dapat hidayah. Habis ceramah, dia datang kat masjid, dia tanya dengan orang, siapa yang ceramah tadi? Siapa yang ceramah tadi? Beritahulah, ni lah ustaz dia bagian-bagian. Dia nak jumpa. Bila dia jumpa bapak aku, dia kata, ustaz, saya banyak buat salah. Saya pernah pukul orang, pernah pakuk kepala orang, tengah pakuk tangan orang. Saya banyak buat salah. Macam mana saya nak jadi orang baik? Bapak aku bagi dia dua benda. Satu, bapak aku bagi dia, tak silap, bagi dia serban. Satu, bagi tasbih, tak silap. Dia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berubah menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Kan yang paling kuat agama. Dia tak silap aku, dia boleh 18 bahasa. Dia boleh bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Rusia, bahasa orang putih, bahasa Arab macam air. Kita bahasa Arab tahu? Eneh, ente, unte, kurme. Itu je tahu tuan-tuan. Samalah, yang duduk dalam sama, yang keluar pun sama. Sama je tuan-tuan. Kita kena belajar bahasa Arab. Tak dapat sikit, banyak. Tak dapat banyak, sikit tuan-tuan. Ya, sebab bahasa Arab adalah bahasa syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah tuan-tuan, tentang takwa. Ya. Ini pada bulan Ramadan, nanti kita nak menyambut Lailatul Qadar. Bila nak menyambut Lailatul Qadar, pada malam kita nak menyambut Lailatul Qadar tu, perbanyaklah minta ampun kepada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah. Sesiapa dapat Lailatul Qadar, kata ulama, 7 keturunan akan menjadi ulama. Ulama bagi tahu, ulama akhirat bagi tahu, ya, sesiapa yang dapat Lailatul Qadar, 7 keturunan menjadi ulama. Onyang aku tuan-tuan, dia dapat Lailatul Qadar. Sebab itu kami tuan-tuan, aku tengok salah silah aku punya tentang adik-beradik kami, dia pada Onyang, atuk aku, pakcik aku, adik-beradik aku, tuan-tuan, banyak ulama. Banyak ulama. Cuma aku seorang je ulur dalam semua, tuan-tuan. Onyang aku ulama, Mas Ramli. Dia semayang Allahu Rabbi, lepas isyak sampai subuh semayang. Pernah orang nampak dia berjalan di atas air. Atuk aku pun ulama, bapa aku pun ulama, pakcik aku pun ulama, abang ipar aku pun ulama, abang aku pun ulama, anak saudara aku ramai ulama. Baru-baru ni Ustaz Ali datang. Ustaz Ali ni tuan-tuan, dia kalau cakap dengan bini Ana cakap dengan bini, dia panggil bini ni, sayang, ambilkan Ana air. Tuan-tuan cakap dengan bini Ana, ayah, ambilkan baby air. Baby, marah pagi babi. Tuan-tuan, ini kadang masalah tuan-tuan, ya. Ini kadang masalah, ya. Hati-hatilah, ya. Hati-hati sikit tuan-tuan. Lepas tu kena, sifat marah ni kena jaga sungguh sifat marah. Dia marah ni, sifat amarah ni. Kadang orang tanya, Ustaz, pada bulan Ramadan iblis tak ada, pada bulan Ramadan syaitan tak ada, syaitan kena ikat. Betul lah syaitan kena ikat. Kalau pada bulan Ramadan dia masih lagi suka mengumpat, pada bulan Ramadan masih lagi tak semayang, dia berpuasa tapi tak semayang, pada bulan Ramadan masih lagi buka aurat, pada bulan Ramadan suka maki-maki orang, fitnah orang, mereka itu dia lebih teruk daripada syaitan. Hati-hatilah tuan-tuan, ya. Ni pada bulan Ramadan melatih diri. Itu pada bulan Ramadan iblis syaitan ni, jin-jin kafir, dia dirantai, dia diikat masuk ke dalam dasar laut. Dia cuti tahun. Iblis ada cuti tuan-tuan. Dia tengah bercuti ni, cuti. Nanti dia akan keluar bila sembahyang hari raya, Allahu Akbar, akan berbondong-bondonglah iblis-iblis laknatullah, jin-jin kafir, mereka akan dilepaskan. Pada hari raya yang pertama. Sebab itu pada hari raya yang pertama, aula sedekah pada hari raya yang pertama.
Tapi kena ingat, jangan bila kita bagi orang duit raya, nah ni ampau raya. Salah tu, tuan-tuan. Ya, ni ampau raya. Salah tu, kena ingat, ini hadiah pada hari raya. Pada hari raya yang pertama. Ni kaedahnya. Sebelum nak sembahyang sunat air raya, sunat makan dulu dekat rumah. Kena makan dulu dekat rumah, tuan-tuan. Tapi makan sikit je, jangan makan sampai habis. Orang sembahyang raya. Dia makan sampai habis. Iman dah habis sembahyang sunat raya, dia makan ni. Ya? Dia kata sunat, Nabi suruh sunat. Cantik muka kau. Ya? Sunat menjamah makanan pada sebelum nak sembahyang sunat hari raya. Pada hari raya, sunat pakai baju yang lawa-lawa. Pada hari raya, tuan-tuan. Aulanya baju berwarna putih. Pada hari raya, Aidilfitri. Ni kaedahnya pada hari raya Aidilfitri. Hari raya orang Islam, tuan-tuan. Hari raya orang Islam, apa dia? Pada hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha, ya? Dan hari kemuliaan bagi orang Islam, Sayyidul Ayyam, adalah hari Jumaat. Pada siang tadi. Ini siang hari Jumaat ada selawat khas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adalah hadis menyebutkan sesiapa yang baca selawat ini pada hari Jumaat, khusus pada hari Jumaat, Allah ampunkan dosanya 1 tahun. Kalau bulan Ramadan, dia baca sekali, pahalanya dilipatkan kali ganda seperti 1000 bulan. Dalam hadis menyebutkan apa? Siapa belajar menuntut ilmu, kata Rasulullah, duduk dalam majlis ilmu 1 jam, pahalanya kalau bukan bulan Ramadan, pahalanya seperti dia sembahyang sunat 1000 rakaat. Kalau pada bulan Ramadan, digandakan 1 rakaat 1000 bulan. Fikir lah. Tuan-tuan nampak? Ni untung. Nampak bila? Bila sakaratul maut. Ini roh ni. Sampai sini. Ghalah-ghalah. Tu nampak. Pahala menuntut ilmu, pahala sedekah, pahala konvoi motorway suku pergi sekolah pondok. Ya, kalau jenis konvoi-konvoi kedai makan, dia tak tunjuk. Pahala konvoi wai suku sekolah pondok, ziarah orang soleh, ziarah kubur wali, tunjuk. Ini geng-geng motorway suku tengah konvoi motor pergi kubur para wali, tunjuk. Lepas sekali, tok siap. Mau. Tuan-tuan, ya. Nanti bila nak mati ya, bila nak mati dah tunjuk, tuan-tuan. Ya, tu yang bila nak mati, tu yang dalam satu pendapat yang mengatakan bila orang nak mati mata terbeliak. Dia ada 2 pendapat. Satu pendapat mengatakan mereka terbeliak, mereka melihat tentang syurga Allah sampai mereka terperanjat. Satu pendapat mengatakan mereka mata terbeliak, mereka terperanjat, mereka takut sebab melihat tentang api-api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni pada bulan Ramadan, neraka tutup. Tutup neraka. Pintu syurga buka seluas-luasnya pada bulan Ramadan. Tuan-tuan tahu neraka jahanam ni untuk siapa neraka jahanam? Neraka jahanam untuk siapa? Aku tanya ni jawab ah. Aku tanya aku jawab. Bagi 300 tuan-tuan. Neraka jahanam untuk siapa neraka jahanam? Tuan ngaji macam-macam ustaz ni. Tanya sana ni tengok pada Yaman, tengok ngaji Yaman ni. Neraka jahanam ni untuk siapa tuan neraka jahanam? Neraka jahanam ni, lepas tu neraka dia 7. Lepas ni aku tutup. Lepas tu neraka ni dia 7. Neraka jahanam ni untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdosa. Neraka jahanam ni akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila penduduk di dalamnya sudah habis diazab oleh Allah. Ini neraka jahanam. Lepas tu umat Nabi Muhammad ni semua masuk dalam syurga Allah. Yang tak masuk ni apabila mereka kafir. Masuk semua. Sebab kita ni bukan penduduk dunia, penduduk syurga. Tuan-tuan bukan penduduk Damansara. Tuan-tuan singgah saja kat Damansara ni untuk mencari bekal, untuk balik bertemu dengan kekasih. Siapa kekasih kita? Allah Azza wa Jalla. Itu bila kekasih dengan kekasih, dia nak bertemu kekasih, dia sangat rindu, dia sayang sangat, dia bawa hadiah. Apa dia hadiah? Amal soleh. Tuan-tuan, ni kata kekasih bertemu kekasih. Macam tuan-tuan lah menyambut hari kekasih. Mana ada menyambut hari kekasih? Tak ada, tuan. Ya. Mana ada menyambut hari ibu? Menyambut hari ibu ni bukannya setahun sekali. Menyambut hari ibu ni setiap hari, tuan-tuan. Ini kena ikut banyak cara-cara orang Yahudi ya, tuan-tuan. Ya. Yang peliknya cara-cara orang Yahudi, orang Nasara kita ikut.
cara-cara Rasulullah, sunnah Rasulullah tak nak ikut. Tuan-tuan. Ini akhir zaman, ya. Baiklah nak tutup lah. Sikit lagi 2-3 minit aku nak berhenti ya. Ya, jangan tengok aku tak puas hati, tuan-tuan. Aku nak berhenti dah, ya, nak berhenti, memang nak berhenti, ya. Nanti bila hari raya, tuan-tuan, jangan buat benda yang haram dengan benda yang haram. Kadang kita benda ni dia kadang kita terpaksa buat. Ya, kadang salam dengan sepupu tak boleh. Ya, kadang jumpa makcik yang haram kat atas kita, maksudnya benda yang haram kat atas kita, kadang sampai kita peluk-peluk. Kadang imam bukan imam sini, imam tempat lain, ya. Pak Long, lama tak jumpa Pak Long. Jumpa dia peluk, dia salam. Ya? Kamu tahu tak boleh, kan? Tak boleh kan? Baru tempat yang kena, tak boleh. Boleh betul. Ini boleh sama boleh. Imam sama pengurusi. Allahu Rabbi. Tak haram pun pengurusi salam imam, tuan-tuan. Tonton salam aku pun tak haram. Jumpa aku. Allahu Rabbi, nak tampur je orang ni. Yang peliknya kalau benda yang haram ke atas dia, perempuan yang haram ke atasnya, dia salam, dia peluk. Ni kadang masalah, tuan-tuan. Lepas tu kena mengajilah hukum fikih dah, tuan-tuan. Ya? Tapi kena tahulah, lepas tu tentang salam ni memanglah sunnah. Tetapi bila kita dilanda penyakit wabak, kalau kita rasa ragu-ragu, tak payahlah salam. Kalau rasa ragu-ragu, tak payah. Kalau tuan-tuan rasa ragu nak salam aku, tak payah salam. Ya? Kalau rasa salam aku pun takut mati, tak payah salam. Kan susah pun, tuan-tuan. Ya? Kalau rasa tak mati, salamlah. Tak masalah. Bila rasa cukup sampai kat sini, ya tuan-tuan, dah 10.40 dah. Tuan-tuan tu pun balik, nak rehat-rehat. Nak makan lagi, nak bantai lagi ni, ya. Nak bantai lagi ni. Tadi beli juadah puasa banyak lagi, tak habis lagi, tuan-tuan. Nak bantai lagi, tu satu. Yang jenis isap rokok, nak habis rokok lagi 20 batang, tak habis lagi, tuan-tuan. Ya. Baiklah, sebelum tutup, ya, Rasulullah beritahu dah, nak buka puasa jangan lupa dengan buah kurma. Ustaz Azam ada jual buah kurma dengan madu lebah. Ni ada buat madu lebah asli, ada sarang sekali, tuan-tuan. Dia selalu iklan dekat Facebook tu, yang madu tualang 7 tak silap. Ni aku ni lah amalan aku makan tuan-tuan setiap malam pada bulan Ramadan. Aku sahur kadang-kadang aku tak makan nasi, aku makan madu dengan kurma. Tuan-tuan, madu dengan kurma ni jangan makan pada bulan Ramadan je. Makanlah setiap hari dan setiap bulan. Sebab dalam hadis sebut, di antara buah kurma, siapa yang selalu beramal dengan buah kurma, menghindar penyakit kanser usus. Dan kalau makan madu lebah ni, dia tubuh badannya sihat dan diangkat penyakit-penyakitnya. Sebab sahabat-sahabat Nabi ni, rumah Rasulullah pun ada madu lebah. Ni hebatnya para sahabat, tuan-tuan. Di antara, inilah makanan-makanan sunnah. Dan di antara pula nak menghindar daripada penyakit COVID, beramallah dengan madu lebah. Beramallah dengan habatus sauda, tuan-tuan. Makan habatus sauda, makan dengan madu lebah. Inilah bila kita dilanda COVID. Dan sama juga kasturi kijang. Kalau tuan-tuan rasa takut, risau salam dengan orang, takut kita mati ke apa, lepas salam, sapu kasturi kijang. Sapu kasturi kijang. Sebab kasturi kijang ni di antara menghindar virus-virus. Termasuklah kasturi kijang ni menghindar sihir dan santau. Ya, kelebihan kasturi kijang. Kalau tuan-tuan jiwa nak tenang, hidu kasturi kijang. Nanti tuan-tuan tengok, bila nak dekat raya, nanti jiwa tuan-tuan takkan tenteram. Sebab yang belakang tu, dia akan minta tirai baru, akan minta baju baru, akan minta kasut baru, kadang minta perabot baru, tuan-tuan. Ya, nanti bila dah dekat-dekat raya, tuan-tuan tengok ni. Ya. Bukan tuan-tuannya, aku bersama, tuan. Tapi tak ada nak buat apa, tuan-tuan. Ya, kita tak ada buat apa, tuan-tuan. Itulah Allah nak uji suami. Ya, Allah nak uji suami. Tu kalau isteri ni, kalau dia marah-marah, kalau dia meletih-letih, suami ni kena banyak sabar. Ini kaedah dalam rumah tangga, tuan-tuan. Dia dalam rumah tangga ni sebenarnya yang kena romantik adalah suami. Suami kena romantik, tuan-tuan. Ya, suami, tuan-tuan tengok Rasulullah. Tapi aku tutup seminit. Tengok Rasulullah. Rasulullah ni dengan isteri dia buat macam mana? Rasulullah ni dia baring dekat peha isteri balik. Dia manja-manja dengan isteri. Nanti tuan-tuan balik, tuan-tuan baring apa hari ni? Balik dengan tu. Tapi janganlah baring sampai baring sokok kan. Tuan baring, cakap, ya, alhamdulillah hari ni dapat abang sembahyang sunat tarawih.
Tadi sebagai sunat tarawih yang abang dengar kuliah ustaz tu bantai abang, ya Allah. Abang seronok bagi dekat ayah. Inilah sunnah Rasulullah. Kita baring masa kita baru nikah. Sekarang kita tak buat. Banyak sunnah kita tak buat. Sunnah ni kita buat masa baru nikah. Tuan tengok, makan suap-suap itu memang sunnah. Memang sunnah. Rasulullah buat. Tapi kita buat masa baru nikah. Kejut isteri, kejut suami. Sunnah. Kita buat masa baru nikah. Jalan pegang tangan. Sunnah. Masa baru nikah. Doa di kepala isteri. Memang disuruh ulama. Kita buat masa baru nikah. Mandi sama-sama. Sunnah. Masa baru nikah. Masa baru nikah kalau sebelum mandi, intai dulu. Oh, ayam bertiga kemban. Sekarang ada umur 50, 40 tak mandi sama dah. Ustaz geli. Apa nak geli kan tuan-tuan? Kalau rasa geli mandi tutup lampu lah. Sunnah. Sebab itu tuan-tuan tengok, akhir zaman ramai orang kadang bercerai-berai, bercakap-cakap sebab sunnah banyak kita tak buat. Sunnah kita tak buat. Lepas tu makan sama-sama sunnah. Kita banyak tak buat. Tuan-tuan tengok, masa kenapa baru nikah kasih sayangnya lain dengan bila sekarang lain. Tuan-tuan tengok. Sebab sunnah Rasulullah banyak kita tak buat. Tuan-tuan tengok sendiri masa baru nikah, masa 2-3 bulan, suami nak keluar rumah, isteri hantar sampai pintu, hantar. Tadi tuan-tuan keluar ada bini hantar ada. Mana dia hantar? Siap cakap, yang abang pergi surau, pergi lah. Lambat balik. Siap warning ni. Yang lambat balik, lambat kunci pintu lah. Siap warning ni tuan-tuan. Bila aku rasa cukup sampai ke sini tuan-tuan. Jadi sebelum tutup, sama tadi kasih kejang kalau tuan-tuan nak, abang ni madu lebah kalau tuan-tuan nak, betul saudak pun ada di tentang COVID ni, tuan-tuan beramal dengan makanan sunnah. Dan ubat mata ruqyah air zam-zam ni pun tuan-tuan beramal lah. Ubat mata ruqyah air zam-zam ni dia bukan untuk ubat mata ya tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah, anaknya kena demam, dia telefon aku kata ambil dia ubat mata air zam-zam yang pernah beli kat aku, titik atas lidah, bawah lidah. Titik dekat ubun-ubun, baca surah Ikhlas. Alhamdulillah Allah angkat penyakit anak dia daripada demam panas. Baby mana boleh makan ubat tuan-tuan. Balalah hadis sebut air zam-zam adalah ubat. Dan dia baca surah Al-Fatihah 1000 kali tuan-tuan. Ni bukan dicampur dengan air-air lain, tak ada. Tidak ada asid pun. Air zam-zam asli. Cuma kita masuk ayat-ayat ruqyah dan surah Al-Fatihah 1000 kali. Tuan-tuan titik. Tapi bila titik nanti mata pelih. Pelih ni sebab ayat Quran. Tuan-tuan tengok sendiri, aku dah umur 50 tahun. Aku tak pakai kacamata. Aku ni orang-orang jauh-jauh aku ni. Tak puas hati aku ni. Inilah amalan aku setiap malam. Ya. Ada dekat luar tuan-tuan boleh ambil seorang satu. Tapi ingat, dah ambil bayar, tu je. Tak bayar aku kejar tuan-tuan ya. Baiklah sebelum aku tutup, nak minta maaf banyak. Seandainya aku ada masalah dengan tuan-tuan ada sakit hati, ada tersinggung, ya, sebab kat sini akan mengajar tiap bulan. Jadi sebab PKP ni tak mengajar, jadi minta maaf. Seandainya tuan-tuan terasa hati, aku dah minta maaf. Bila aku dah minta maaf, tuan-tuan maafkanlah. Janganlah aku dah minta maaf, tuan-tuan kata tidak ada maaf bagimu pula. Aku dah minta maaf ni, ya. Minta maaf. Tuan-tuannya salah silap, tak payah jumpa aku. Aku dah maafkan dah, tak payah. Nanti kalau tuan-tuan jumpa aku tahu tuan-tuan tak puas hati dengan aku, tuan-tuan, ya. Aku dah maaf dah siap dah. Dengar pula cerita hari raya Ustaz Nahar dah meninggal dunia. Dah dengar aku meninggal dunia, aku tak minta tuan-tuan pergi kubur pun tak payah. Aku minta sedekah Fatihah cukup lah. Tapi kalau tuan-tuan dengar aku meninggal dunia, tuan-tuan kata Alhamdulillah. Siap aku cari tuan-tuan. Ya. Tengok nanti tuan-tuan ya. Baiklah aku rasa cukup sampai sini. Minta maaf banyak-banyak. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya Rabb Jibril wa ya Rabb Israfil wa ya Rabb Mikail wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.